Banyak lagi lah yang kerajaan PH buat yang nampak lebih Islamik daripada UMNO. Contohnya zaman BN dulu, dia ada kuota untuk menteri-menteri pergi ke Mekah ni. Setiap menteri ada kuota. Maknanya dia boleh potong queue lah orang yang berbaris nak pergi Mekah ni. Itu kalau dia pergi. Kadang-kadang dia tak pergi kuota dia bagi ke keluarga dia, kroni dia. Kan? Bila PH perintah, kita hapuskan kuota ni. Mana menteri tak ada kuota. Kalau dia nak pergi, dia kena macam orang lain lah. Ikut giliran. Kan? Jadi, PH tu yang nampak lebih kepada Syiah Islam kan, untuk nampak keadilan dalam Islam. Tapi macam mana Haji Hadi boleh mengatakan PH ni bahaya sangat? Mungkin bahaya pada dia lah sebenarnya kan. Takut apa selama ni yang tembelang dia tu terbongkar. Kalau bagi PH perintah, terbongkar lah kan. Isu dia dengan Sarawak Report tu. Yang makan dedak UMNO ni. Sebab itulah kita katakan bila Haji Hadi bila dia bercakap, memang nampak lah kan. Apa yang dia cakap tu dia keluar daripada mulut dia, tak pernah ada satu pun bukti yang dia bawa untuk nak menunjukkan dia cakap tu betul. Semua dia cakap daripada apa pun tuduhan dia, anti-Islam, raja-raja, apa pun dia tak boleh nak buktikan. Tapi kalau kita nak cakap, nak buktikan tentang PAS ni banyak. Malambat kita boleh buktikan bohong PAS ni. Daripada RU35-nya dengan hududnya, macam-macam. Nak buktikan tentang UMNO ni menghina raja pun banyak. Kelantan pernah sekali UMNO tabalkan raja buah pokok. Bukannya saja di Kelantan, di Terengganu yang angkat spanduk kami nak Idris Natang, tu depan istana Terengganu. Depan istana. Itu UMNO punya kerja yang menghina. Krisis Terengganu itu. Masa krisis Idris Yusof diganti dengan Mas Said tak salah. Mas Said, betul. Berapa UMNO ni berdemo depan istana. Kami nak Idris Natang. Dia kata dekat Sultan Terengganu. Masa tu Agung, Sultan Terengganu Agung. Di Kelantan, yang tabalkan Sultan Kelantan buah pokok. Itu geng-geng Anwar Musa. UMNO. Kan? Yang berbaring depan istana Perak dulu, kes Nizar siapa? Kalau tak lebay. Ya. Tunjuk contoh pemimpin PH yang buat macam tu. Satu cukuplah. Pemimpin PH yang menentang raja-raja secara terang-terangan. Tunjuk satu saja cukup. Tak payah banyak. Dia kita boleh tunjuk banyak. Yang meminda kuasa raja-raja tu UMNO. Zaman Mahathir dulu. Pindaan kuasa raja-raja. UMNO. Apa Najib Razak masa tu dia ketua pemuda UMNO. Masa pindaan kuasa raja-raja. Apa Najib Razak waktu itu dia bercakap. Macam-macam dia dedahkan tentang raja-raja ni. Masa UMNO berperang dengan raja-raja. Tapi tunjuk kita satu contoh je. Sama ada DAP ke, keadilan ke, kan, yang menentang raja secara terang-terang. Tak ada. Tak ada. Pas ada kita boleh tunjuk. Lebay dia berbaring depan istana Perak dulu. Dan jangan lupa marah Nizar jatuh. Ya. Dan jangan lupa kes tragedi Al-Maunah. Al-Maunah ni yang saya ingat pada tahun 2004 2005 gitulah. Pun rata-ratanya terdiri daripada ahli PAS. Pertuduhan yang dibacakan terhadap kesemua yang tertuduh ataupun semua anggota Al-Maunah yang ditangkap tu adalah mengisytiharkan perang terhadap ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan salah seorangnya adalah tu Muhtar Senik lah. Muhtar Senik tu, tapi dia dibebaskan awal lah. Tu antara yang tertuduh ketika itu. Jadi ini pembawakan PAS ni bagi saya dia macam militan sikit. Dia ala-ala ke arah itu. Dan itu sebab bila saya tak terkejut apabila pendedahan tentang peristiwa Memali dan terlalu banyak kontradiknya seperti yang sebelum ini saya pernah ulas bersama dengan Dr. Zulkifli tentang bagaimana sikap pemimpin PAS pemimpin PAS yang menentang kerajaan pada ketika itu adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, bukan kerana nama dia Barisan Nasional, tapi mengekalkan undang-undang penjajah. Dan amanat
Perdana Pemangku Presiden pada 2003 yang menyatakan formula kemenangan untuk Barisan Alternatif ketika itu. Yang saya ingat antara yang disebut, andai Barisan Alternatif menang, Barisan Alternatif akan tubuhkan kerajaan yang demokratik dan adil yang mendukung perlembagaan persekutuan yang sedia ada. Tapi dia dulu Itu yang lama, Zack. Kalau itu yang lama. Ya. Kalau walaupun kata nak yang baru. Yang baru ni lah lepas dia ambil kerajaan ni, menteri-menteri PAS, Menteri Agama dah, Haji Hadi, bila dia angkat sumpah sebagai menteri bawah kerajaan teratap ni, kan? Apa tumpah dia? Dia tumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi saya Abdul Hadi bin Awang apakah mempertahankan rahsia-rahsia negara di antara dia. Kerana mempertahankan perlembagaan. Dia sebut dalam sumpah dia waktu jadi menteri. Jadi perlembagaan tu perlembagaan mana? Perlembagaan Lord Red tu lah. Perlembagaan yang dikatakan perlembagaan kafir. Perlembagaan Tauhud. Yang dulunya dikatakan melawan UMNO kerana mengekalkan perlembagaan penjajah. Adalah jihad. Mati melawan UMNO tu, kan? Mati melawan puak-puak ini adalah mati syahid. Perlembagaan tu sampai sekarang pun tak berubah. Dan hari ini, ulama-ulama PAS ni, bila jadi menteri, dia angkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan tu. Kita bukan mempertikaikan datang perlembagaan tu. Kita mempertikaikan sikap PAS. Kan? Apabila dia jadi pembangkang, perlembagaan tu Tauhud. Perlembagaan tu kafir. Lawan UMNO masa tu, jihad. Mati pun mati syahid. Kerana apa? Kerana UMNO mengekalkan perlembagaan. Tapi bila dia jadi menteri, perlembagaan itulah yang dia bersumpah dengan nama Allah untuk pertahankan. Di situ yang kita pertikaikan sikap PAS. Mana hukum dia akan jadi haram kalau benda tu tidak bersama dengan dia. Bertentangan dengan dia. Tapi kalau dia bersama dengan puak tu, dia dapat jawatan ke apa, jadi halal lah. Contoh pengkhianatan. Waktu kerajaan Nizar jatuh di Perak, kan? Apabila 3 adun khianat. 2 daripada PKR, 1 DAP khianat. Tumbang Wabi Nizar. Waktu tu PAS kata apa? Ini kerajaan dilaknat Allah. Yang jadi menteri besar tu gaji dia haram. Sebab tidak mendapat mandat rakyat. Hasil dia pengkhianatan. Kerajaan kudeta. Tu fatwa daripada PAS waktu tu. Tidak mendapat mandat rakyat maka khianat. Dilaknat Allah. Waktu tu sebab menteri besar tu PAS jatuh. Tapi bila dia nak rampas orang, dia dapat jadi menteri, boleh. Dia pula terlibat untuk tubuhkan kerajaan tanpa mandat rakyat di Putrajaya. Boleh pula. Kalau kita tanya walaupun PAS ataupun lebih-lebih PAS, dia kata apa? Kita orang rampas mandat rakyat PS sebab apa? Kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Sebab kerajaan PS ni dikontrol oleh DAP. Oleh kerana DAP itu anti-Islam, maka kita tanpa mandat rakyat pun tak apa, hukum dia harus dibolehkan untuk kita ambil balik. Kerana takut mudarat yang lebih besar. Maka kita rampas. Sebab apa? Kerajaan PS ni ada DAP. Alasan dia untuk menghalalkan tindakan dia rampas mandat rakyat di Putrajaya. Tapi kita tanya dia balik. Waktu Nizar menteri besar, PAS ada berapa adun? DAP berbelah-belah adun di Perak masa tu. Ada 6. Dia malahan PAS masa tu lagi kurang adun daripada PKR. Yang paling ramai ada DAP di Perak waktu tu. Tapi sebab DAP tahu ikut Undang-Undang Tubuh Negeri, dia tidak boleh jadi menteri besar Perak. Waktu tu. Sebab tu DAP kata, okey nak lantik menteri besar, PKR dengan PAS saja berunding. Dan kalau ikutkan adun masa tu, PKR lebih banyak daripada PAS. Tapi Anwar Ibrahim membuat keputusan, walaupun PKR punya adun yang lebih ramai, tapi tidak ada yang layak untuk duduk jawatan menteri besar. Sebab ada tu sebagai bekas postman. Kan? Adun dia ada yang kapten bersara. Jadi dia tengok PAS tu ada seorang engineer. Yang berkelayakan, yang boleh berbahasa Inggeris, bahasa Cina boleh, kan, fasih bahasa Perancis, iaitu Nizar. Jadi Anwar kata tak apalah, walaupun Nizar lebih kurang kerusi daripada PKR, tapi dia ada kelayakan untuk jadi menteri besar. Maka PKR setuju Nizar menteri besar. Sedangkan dalam Dewan tu, ketika itu Perkataan Rakyat Perintah Perak dikuasai oleh DAP sebenarnya. Kenapa pula waktu itu boleh?